Saya jemput Menteri untuk menjawab. Kalau boleh Menteri dalam masa 15 minit. Boleh? Silakan. Baik, terima kasih Tuan Ketua. Saya mendengar dan tekun mencatat. Sebahagiannya perkara saya membuat catatan. Ucapan daripada 6 pembahas menyentuh pelbagai perkara tapi berkisar di atas paksi yang sama. Pertama, kotak memberikan teguran, syor dan cadangan. Itu petak pertama. Petak kedua adalah yang memberikan reaksi langsung terhadap pembentangan awal saya. Okay. Dan itu juga menjadi perhatian. Okay. Yang ketiga adalah pandangan yang berkisar untuk kita melihat bahawa harus ada dalam idea reformasi ini juga melihat beberapa teguran dan pandangan pengajaran daripada kemuliaan dan ketinggian institusi keadilan Islam yang bersumberkan kepada pencipta. Baik, 15 minit ini saya akan memilih beberapa perkara yang saya tak sempat memberikan reaksi. Pegawai saya telah membuat catatan dan saya akan memberikan, biasanya saya akan memberikan jawapan secara bertulis. Baik. Yang pertama, mengenai respon terhadap kesesakan penjara. Hari ini, penjara yang dianggap under capacity, kita ada 14. Under capacity, maknanya capacity itu lebih tetapi penghuninya kurang. Ya. Contoh, penjara Pulau Pinang, kapasitinya 1630, penghuninya baru 1318. Baik, tapi ini penjara lama, penjara usang, yang sistem tandasnya masih lagi tandas angkut. Juga berlaku di Taiping. Ya, penjara lama, penjara usang, betul. Itu saya akui. Ya. Kalau nanti disinggung oleh Jelutong dan kawan-kawan yang membangkit persoalan ini, apakah perancangan ke depan? Yang itu saya akan bagi jawapan secara bertulis, kerana inisiatif untuk menaik taraf 13 penjara kategori usang ini, sama ada kita masukkan dalam rolling plan 4 ataupun telah diluluskan. Ya, macam penjara pusat Sibu itu telah diluluskan waktu kita mohon dalam RP1 rancangan Malaysia ke-12. Okey. Manakala penjara Pulau Pinang kita telah mohon dalam rolling plan 4 RMK12, sedang tunggu status permohonan. Penjara Kelantan bagi menggantikan penjara Pangkalan Cepa, ini yang paling sesak sekali dalam penjara di Malaysia ni. Pangkalan Cepa kapasitinya 1330. Tapi penghuninya sudah 3041. Pangkalan Cepa tinggi dan menyeksakan, saya akui. Ya, jadi untuk itu kita masukkan dalam rolling plan 4 bagi tujuan. Sebab kebiasaannya dalam development expenditure ni, pertama kita masuk dalam perancangan strategik, kemudian baru kita masukkan dalam rolling plan. Itu susul galur dia, tertib dalam isu governance kerajaan ini. Jadi mengenai penaikan taraf itu, saya akan respon secara bertulis. Baik. Rekan saya dari Damansara banyak mengangkat syor-syor yang saya anggap sebagai sangat konstruktif. Tidak pelik, Tuan Yang Dipertua, kerana pengalaman sebagai pengamal undang-undang yang banyak bertarung di mahkamah berdepan sendiri. Yang paling terkesan kepada saya ialah cadangan supaya dilihat kembali kalau sudah tempoh reman itu melampaui had hukuman, ataupun apalagi kalau berakhir dengan dibebaskan. Hari ini yang menjadi penghuni itu ada yang direman, ada yang disabit atau disabitan. Reman itu 34%. Bagi setiap 100 penghuni penjara, status reman adalah 34%. Bakinya itu sabitan. Baik, tadi Damansara kategorikan tadi. Dalam kategori reman lagi ada 3 lagi sub dia. Baik. Sebab itu antara yang kita tengok, kita cuba dulu nanti dalam akta penagih dadah. Kita cuba yang itu dulu.
ya, supaya mereka tak sampai ke penjara. Sebaliknya mereka terus ke pusat pemulihan. Itu antaranya, supaya dalam penjara tidak sesak. Baik. Saya juga melihat sure supaya Seksyen 43 dilihat balik. Buat masa sekarang, Yang Berhormat, kami invoke berkali-kali Seksyen 43 ini bagi membolehkan hukuman alternatif tadi, baik dalam bentuk parol ataupun perintah pembebasan berlesen atau kehadiran wajib, ataupun yang sedang kami kaji dengan serius sekarang ini ke arah pelaksanaan, iaitu home detention. Pun kita boleh invoke Seksyen 43, asal saja takrif dari segi alat belenggu itu. Yang itu saja. Ya, kalau kita boleh katakan dia mencakupi juga EMD, kita boleh laksanakan. Dan 16,000 sedang menunggu. Kalau boleh kita laksanakan yang ini. So itu, saya juga melihat bahawa sure supaya Seksyen 43 itu sementara kita guna pakai, ada keperluan juga kita kaji ataupun kita buat pindaan misalnya kerana soal had masa yang terlalu lama. Saya berjanji untuk meneliti perkara ini dengan sungguh-sungguh dengan penasihat undang-undang kami untuk mengkaji sure ahli yang berhormat. Rakan saya dari Langkawi agak unik. Dia bangkitkan soal apakah ada ura-ura boleh dipertimbangkan untuk melawat beberapa negara yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Mungkin saya boleh bawa Yang Berhormat beberapa penjara kita dulu yang tak kurang hebatnya, yang menghasilkan tenun pahang. Kalau Yang Berhormat tengoklah, dia tak berapa menarik macam disebut tadi, tapi sebenarnya impaknya luar biasa. Bayangkan mereka yang buat kerja tenun tu masa masuk skill apa pun tak ada, tapi lepas dia asuh, dibina kemahiran, mereka mampu menghasilkan hasil tenunan yang membawa kepada Tuanku Permaisuri Agong selama beberapa tahun ini mempromosikannya dalam program pameran di London. Tenun Pahang itu dibawa ke sana. Dan itu kebanggaan kita. Jadi kita pergi ke Pahang dulu sebelum kita pergi ke Norway. Boleh lah? Boleh. Baik. Saya juga tertarik yang disebut tadi oleh rakan-rakan saya, termasuk Kuala Pilah, inisiatif pengecualian cukai pada majikan yang menggajikan. Ya, betul. Yang ini sudah pun berjalan, ya, sehingga tahun 2025. Sama ada kerajaan akan teruskan atau tidak lagi, sehingga tahun 2030 kita tunggu. Baik, banduan asing, betul jumlahnya besar. Sekarang kita belanjakan RM450 satu kepala sebulan, kos makan dia. Jadi bila mereka ni setelah menjalani hukuman, sebelum mereka dihantar balik, kita parking pula dekat depo immigration. Apakah langkah yang akan kita ambil selepas ini? Katalah sebulan sebelum pembebasan, pegawai-pegawai kita akan pergi dulu ke Jabatan Penjara, proses dokumen mereka. Kalau mereka perlukan travel document daripada kedutaan asing, kita akan libatkan supaya the moment dia keluar saja daripada penjara, kita tak hantar lagi ke depo immigration. Sebaliknya kita hantar balik. Kita proses lebih awal. Ini antara langkah intervention yang sudah pun kita muktamadkan, cuma tunggu fasa fine tuning untuk kita laksanakan. Dengan sekaligus depo immigration kita tidak sesak dan mereka ni boleh hantar pulang lebih awal. Saya ucap terima kasih sahabat saya daripada Jerai mengingatkan kita tentang kelebihan dan keindahan. Sebagai Muslim, sedikit pun saya tak ada rasa curiga tentang kesempurnaan dan keadilan dalam sistem keadilan Islam ni. Ya, baik dalam bentuk hudud atau dalam bentuk qisas atau takzir dan sebagainya. Itu tak ada khilaf di kalangan kita. Sebab itu kalau kita menghayati bagaimana kenapa tujuan syariat atau maqasid syariah itu dibuat, bagi tujuan menjaga nyawa, Allah turunkan hukum qisas. Ya. Di mana bunuh dibalas bunuh. Kalau begitu hukumannya, Tan Sri, logiknya tak ada orang yang nak bunuh jika akhirnya dia juga dihukum bunuh juga. Baik. Bagi tujuan menjaga harta, Allah Ta'ala turunkan hukuman potong tangan pada pencuri setelah disahkan dengan semua beban pembuktian. Ada hikmah dia. Baik. Bagi tujuan menjaga harta, ya Allah, bagi tujuan menjaga keturunan, Allah turunkan hukuman sebat kepada penzina
yang belum berkahwin. Ya. Bagi tujuan menjaga akal, Allah Ta'ala turunkan hukuman sebat kepada peminum arak. Bagi tujuan menjaga maruah, orang yang membuat tuduhan zina atau liwat tanpa membawa 4 orang saksi akan dihukum sebat. Kesaksian dia tak diterima selama-lamanya. Illa syahadatan abada. Selagi dia tak boleh. Jadi soalnya, keindahan dan kemuliaan hukum Islam itu tak ada khilaf di kalangan kita. Soalnya adalah keupayaan kita berlaku adil. Jika ada umpamanya ungkapan itu datang dari kalangan kita, apakah kita ada keupayaan untuk mengingatkan? Telinga kita dengar, mata kita saksikan. Ya. Tan Sri Yang Dipertua, kerana itu ada beza antara yang kita cakap dengan yang kita buat. Tak boleh ada jurang. Ya. Tapi peringatan itu saya hargai, mengingati kita balik bahawa penjara jangan dilihat sebagai tempat menghukum semata-mata. Betul. Dia mesti diberi peluang kedua, correctional, membetulkan diri. Barangkali dia kalau first offender, kesalahan pertama. Sebab itu kita berempah pulas dengan seluruh kekuatan dan pengalaman yang ada dalam Jabatan Penjara, dengan tradisinya yang panjang 233 tahun berikhtiar, berusaha untuk di kesemua institusi penjara di negara kita, penghuninya itu diberi layanan sesuai dengan maruah dia sebagai manusia. Saya terima sambut baik sahabat saya di Kuala Kerau mencadangkan supaya dilihat balik beberapa modul pemulihan. Ahli yang berhormat Kuala Kerau, sahabat saya sendiri pernah engage dengan beberapa orang, 4 tahun 5 tahun dalam hafal Quran. Bila saya sempat bertanya, dia apa? Saya kata tebuk boleh? Dia silakan. Saya baca. Idza waqa'atil waqi'ah, dia sambung. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia sambung. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, disambung. Maknanya never underestimate. Modul itu modul yang betul-betul berkesan buat mereka yang ambil peluang nak betulkan diri. Kita di luar sibuk berpolitik, ngapal pun kadang tak sempat dah. Tapi ada hikmah yang kat dalam tu, dia ubat. Orang putih kata seeing is believing. Saya tengok sendiri, saya berinteraksi dengan mereka. Ya. Saya test dia yang paling akhir, inna a'tainakal kautsar. Dia tamat dengan mudah saja 2 ayat seterusnya. Jadi saya tak kata ini sudah sempurna, ada ruang penambahbaikan. Tapi yang saya sebutkan sekarang adalah soal membina skill dan kemahiran, mempersiapkan mereka untuk reintegrasi di luar. Itu sentiasa kita bagi nilai tambah. Untuk yang nak belajar, membina kerjaya dan mendalami ilmu melalui sijil, kita galakkan. Untuk yang nak mengubah diri melalui pembinaan roh, program-program yang bersifat kerohanian, yang itu juga kita anjurkan. Ada pematang pauh bangun. Yang Berhormat Menteri, Sila. boleh, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang pertama saya juga merakamkan penghargaan atas usaha yang sangat baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Reformasi yang sangat baiklah yang boleh kita, insya-Allah mudah-mudahan dia berjaya. Tadi Yang Berhormat Menteri menyatakan berkaitan dengan kejayaan banduan-banduan ini di peringkat pendidikan. Ada yang ada ijazah, ada master, mungkin kemungkinan di masa akan datang akan ada yang PhD. Kemudian dengan kemahiran yang pelbagai. Saya cuma nak bertanya pada menteri atau pada pihak kerajaan secara umumnya, apabila banduan-banduan ini keluar daripada penjara, mereka sebenarnya memiliki rekod banduan, dan ini secara tak langsung akan menghalang mereka daripada terlibat dalam dunia pekerjaan, khususnya di sektor awam, yang tu saya rasa semua sedia maklum, yang mana ada peraturan khusus berkaitan dengan pelantikan kaki tangan awam, dan juga
perkara ini akan menyebabkan sektor swasta juga takut untuk mengambil banduan ini bekerja dalam sektor swasta. Jadi adakah kerajaan bercadang untuk membuat sedikit pindaan kepada perkara tersebut supaya banduan ini selepas rekodnya baik, tidak ada rekod pengulangan ke penjara, mereka boleh terlibat dalam bidang swasta maupun dalam bidang sektor awam. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sebelum mereka bebas, sebahagian pada mereka melalui 3 jalur yang saya sebutkan tadi, parol, pembebasan berlesen, perintah kehadiran wajib, kalau nanti home detention, mereka boleh bekerja. Mereka dapat pendapatan, ada gaji dan sebagainya dalam tempoh. Dan untuk itu, kita ada sehingga 325 syarikat hari ini sedang berkolaborasi. Baik, ya? Sehingga maknanya technically mereka itu masih menjalani hukuman. Cuma physically-nya jasad mereka berada di luar. Itu hakikatnya. Baik. Hal yang berhormat bangkitkan adalah stigma yang tebal di kalangan masyarakat negara kita yang bergelar majikan. Ya, maksudnya kalau semasa mereka masih lagi menjadi penghuni penjara, kalau ada inisiatif seperti ini dan ada kolaborasi, mereka ambil 300, 400 orang mereka ambil. Mereka bayar gaji. Okey, ya. Apabila mereka itu dibebaskan, yes. Sebahagian daripada majikan yang semasa mereka menjadi penghuni penjara, sebahagian pada majikan oleh kerana sebelum itu kamu kerja dengan kami, disambung. Ada. Sebahagiannya tamat setakat situ. Pun ada juga. Ya, jadi sebab itu saya sebut dalam mukadimah pembentangan ministerial statement tadi, saya katakan reformasi penjara bukan hanya soal pelaku, tetapi juga soal keluarganya, mangsa, keluarga mangsa dan masyarakat seantero. Ya, ini yang maksudnya. Baik, Jabatan Penjara apabila kita meneroka kerjasama dengan syarikat-syarikat korporat, ya, sebagainya listed company, bukan satu proses yang mudah. Kita kena yakinkan mereka bahawa penghuni yang nak kami berikan, tawarkan sebagai tenaga kerja itu telah melalui proses latihan, tapisan, tingkah lakunya, ya, semuanya itu dianalisa dan disyorkan. Baik, sebahagiannya nama pun manusia, ketika mereka jadi penghuni dia patuh semua, tapi the moment dia lepas, dia sambung kerja juga, tapi dia mula ponteng, tak hadir kerja, ya, ataupun prestasinya merosot. Itu membawa pada majikan tak ada pilihan lain, mereka terpaksa ditamatkan. Ya, pada masa itu mereka sudah pun tidak berkenal penghuni lagi. Jadi hal ini sama ada kita perlu satu pembikinan undang-undang atau akta, atau memadai dengan kita menjalankan awareness campaign, menggesa kepada majikan supaya sudi apa kiranya beri peluang kedua secara bersungguh-sungguh, jujur dan ikhlas. Sebab sebahagian pada mereka, terutama pada pelaku kesalahan kali pertama, mereka benar-benar ingin berubah. Atas semua perbahasan Tan Sri Di-Pertua, saya mohon merakamkan penghargaan terima kasih. Kita masih ada peluang ketika sesi perbahasan belanjawan dan tajuk ini terbuka untuk dibahas, dan kepada yang tidak sempat saya ulas, saya akan memberikan jawapan secara bertulis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.